Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan usrah kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bertemu lagi pada malam ini. Allah, ini usrah kita yang ke 118. Alhamdulillah. Di malam ini kita nak berbicara tentang satu tajuk yang mana uh, kita akan menghampiri bulan yang di mana diturunkan kitab ini, iaitu Al-Quran. Yang mana seperti mana yang diterangkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu di malam bulan Ramadan, yang mana kita sambut sebelum ini, dan setiap kali bulan Ramadan pun kita akan sambut, iaitu hari nuzul Al-Quran. Dan tidak lupa juga, kita pun kena ingat bahawa pada malam Lailatul Qadar juga diturunkan Al-Quran itu juga. Tapi bukannya daripada Baitul Izzah ke langit, tapi daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar itu. Tapi pada malam ini kita nak membicarakan dari sudut sains Al-Quran itu sendiri. Yang mana kita, seperti mana kita tahu, Al-Quran ini salah satu sifatnya ialah nur, iaitu memberikan cahaya. Ada cahaya yang mana Allah mengeluarkan orang-orang jahil yang berada dalam kegelapan kepada cahaya kan, kepada keterangan menggunakan Al-Quran. Jadi kita nak lihat tajuk kita pada malam ini, iaitu sains Al-Quran, meraih cahaya atas kegelapan, yang akan dibentangkan oleh pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmu Nabim, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamrul Azizi Ibrahim. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan pembentang kita pada malam ini untuk membentangkan tajuknya. Silakan. Terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali. Ini adalah perjumpaan kita yang terakhir sebelum Ramadan. Ya, kerana saya rasa penting ya untuk bulan Ramadan kita beribadat ya kepada Allah secara bersendirian ya, kerana kalau kita lihat ya Rasulullah itu sendiri, Rasulullah dia pada bulan Ramadan dia perkara yang sama, dan oleh kerana kita akan berpuasa, maka usrah ilmuwan kita akan berhenti ya sementara kita berpuasa supaya kita dapat beribadah dan menumpukan ya usaha-usaha ya untuk kita beribadah ya. So ini yang telah kita bentangkan minggu lepas ya, bahawa puasa itu penting ya, kerana kita ada satu environment yang Allah ciptakan khas untuk kita, untuk pada dasarnya ialah untuk kita educate ya our rohani ataupun kita punya nafsu. Dan hari ni ya saya nak continue ya dengan Al-Quran ya, kerana Al-Quran ni sebenarnya adalah dia punya key point ya, ataupun nak kata buku teks ataupun ianya adalah manual ya, bagi training ya, bulan Ramadan ini. Jadi dari segi actionnya adalah solat dan puasa. Tetapi dari segi kalau nak merujuk ya, kita sebagai kaki tangan akademik dan juga pelajar-pelajar ya, mungkin kita kena refer kat mana nak refer ya, untuk ibadat sini ya. Jadi kita hendaklah merujuk pada Al-Quran, dan sebagaimana yang Hakim telah sebutkan ya, Al-Quran ini juga diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi dia banyaklah berkaitan yang kita harus aware ya, mengenai Al-Quran ini. Jadi sains Al-Quran ya, tajuk yang saya berikan ialah meraih cahaya ke atas kegelapan ya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya Science of Al-Quran, Raking Light Over Darkness ya, maknanya kita cuba mendapatkan cahaya ya,
Kerana Al-Quran ini adalah cahaya. Dan ini hendaklah kita lakukan bermula daripada from the earth we are created. Minha khalaqnakum. Ini ayat Quran. Kepada wafiha nu'idukum. Untuk itu bila return and akhirnya wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan from it will extract you another time. Jadi itulah dianya, alirannya, daripada mula-mula kita dilahirkan sampailah kita masuk ke dalam kubur dan akhirnya kita akan dibangunkan semula. Dan kitab yang digunakan, ataupun manual yang akan kita gunakan ialah Al-Quran. Jadi ini satu manual yang komplit lah. Dan saya agak kagum dengan Quran ini kerana saya dapati banyak perkara-perkara yang hidden dalam bahasa dan cara Al-Quran itu digunakan. Dan kadang-kadang kita wonder, kalaulah Al-Quran ni bukan mukjizat, dia mungkin tidak ada apa yang kita boleh discover. Saya sebagai ahli sains merasakan Al-Quran ini tiap hari saya baca, saya akan discover something, something new, yang apa orang kata, dan ianya lah satu-satu buku yang pada saya tidak akan jemu bila kita membacanya, berbanding dengan buku lain. Once kita dah baca 2 kali dah tak larang nak baca dah tahu dah apa benda tapi Al-Quran tidak, dia lah satu-satu buku yang kalau kita baca 100 kali pun kita akan discover that ada something yang baru yang kita akan dapat. Cuma yang kita penting ialah kita kena membaca. Asasnya ialah membaca, kita kena membaca. Okey. Jadi Allah Ta'ala berfirman mengenai kitab-kitab dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kamu sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, Nabi-Nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberi wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan pada Nabi Daud dia bagi Zabur, Injil, ini semua dan kita mazhab lain-lain yang Allah turunkan. Maknanya Allah tidak turunkan kita daripada syurga kerana kita berasal daripada syurga dan turun ke bumi ini tanpa bantuan. Kita mungkin turun, kita rasa tak ada apa membantu. Hari ini saya nak tunjukkan kepada yang mengikuti bahawa bantuan Allah itu masif. Sama ada kita yang berminat untuk dapat bantuan atau walaupun kita ni berdoa setiap kali kita solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya, itu kita berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk setiap hari. Tetapi adakah bila petunjuk itu datang kita terima atau tidak? Ini yang menjadi persoalannya kepada kita. Jadi Allah telah mengatakan bahawa bukan sahaja Nabi Muhammad SAW yang akan telah menerima kitab, tapi yang lain-lain pun ada terima. Cuma kitab kita ni unik. Kitab yang diterima oleh kita ni unik kerana inilah dia satu-satu kitab yang Allah telah nyatakan dengan jelas bahawa dia akan protect. Dia akan protect. Yukafizun. Maknanya dia takkan berubah. Walau apa terjadi pun dia takkan berubah. Berbanding dengan kitab-kitab lain, Zabur, Injil, telah banyak perubahan berlaku. Jadi kita ada satu yang unik, yang guaranteed. Orang tu bukan saja dia takkan berubah. Apa yang Rasulullah SAW baca, apa yang sahabat-sahabat baca, apa yang tabi'in bertabiat baca, is exactly the same one. Jadi itulah dia yang berbezanya. Tapi kita dapati sekarang ni buku-buku lain tidak macam tu. Saya sendiri pun, Masya Allah, telah karang lebih kurang 40 buku. Tapi saya akan mengubah. Tiba-tiba lepas 5 tahun saya dapati apa yang saya tulis itu
tak berapa relevan. Saya nak kena ubah, kena tulis pula buku lain. Jadi itu yang jadi banyak. Tapi Allah berikan kita Al-Quran satu saja. Tak perlu susah-susah nak cari lagi yang lain, tak perlu ya. Jadi apa orang kata macam cerita movie apa kata, memang itu adalah blasphemy lah. Itu satu cerita yang tak bagus. Ya, kita terserah ikutlah, terserah tengok pun cerita tu. Okey. Dalam Al-Quran ini Allah berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga dalam surah An-Nisa ayat 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Mereka tidak mahu mengakui yang diturunkan kepadamu, tetapi Allah mengakui. Ya, kena ingat tu ya. Allah yashhadu. Allah mengakui Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi Allah menurunnya dengan ilmunya, ya, dengan ilmu Allah. Dan malaikat pun menjadi saksi pula. Jadi cukuplah ya, bagi kita wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang mengakuinya ya. Kerana Allah dah mengatakan Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah. Okey. Dan kalaulah kita tengok turutan ya, turunnya Al-Quran ini ya, ini saja just untuk mendapat kita supaya kita faham ya. Jadi Allah menurunkan mula-mula di Lauh Mahfuz ya, dan ini dilakukan secara sekaligus ya, maka Allah turunkan di Lauh Mahfuz sekaligus. Kemudian ya, dia turunkan ke Baitul Izzah ya, Baitul Izzah. Okey. Sama juga ya, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, semuanya dilakukan sekaligus. Maknanya the whole Quran 30 juzuk tu, 6,666 ayat, semuanya diturunkan sekaligus ke Lauh Mahfuz dan kemudian kepada Baitul Izzah. Okey. Daripada Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasulullah SAW beransur-ansur selama 23 tahun. Mengapakah Allah tidak menurunkan sekaligus semua ayat-ayat Quran? Ini dia keunikannya ya. Keunikan mengapa Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun adalah kerana dia mengikut event ya, ke dalam kehidupan Rasulullah itu. Jadi kalau event itu memerlukan ya, dia bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi lepas itu dia cerita pula mengenai Muzammil dan Mudassir dan seterusnya. Jadi kita dapati susunannya memang agak cantik lah dari segi kehidupan Rasulullah itu sendiri. Jadi kita boleh ya, sama ada untuk mengikuti ya bagaimana kehidupan Rasulullah untuk membaca Al-Quran dan untuk mendapat pelajaran daripada Al-Quran tersebut. Tetapi Al-Quran itu telah disusun yang bermula dengan surah Al-Fatihah. Jadi eloklah kita ya, Allah turunkan susunan itu supaya kita dapat ya menggunakan Al-Quran itu mengikut zaman kita. Ya, mengikut zaman kita. Jadi zaman kita ni mula-mula kita kena tahu siapa dia Tuhan dan sebagainya. Dan seterusnya lah dalam surah Al-Baqarah dan seterusnya surah-surah yang berikutnya. Jadi kalau nak tengok video dia adalah, tapi tak apalah, kita tak ada masa sekarang ni. Okey, dan sebagaimana yang saya katakan ya, Al-Quran ni dia bukannya macam buku biasa. Bukan macam buku biasa. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 79 Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara ya. Dia bermula di Lauh Mahfuz
Sebenarnya yang saya telah sebutkan, dan dia tidak menyentuhnya, tidak menyentuhnya itu ada dua makna, ya. Sama ada sentuh dari segi fizikal ataupun disentuh melalui bacaan, dan yang ketiga ialah disentuh oleh roh, ya. Jadi hanya hamba-hamba yang disucikan saja. Ini yang saya katakan, adakah sesiapa boleh just decide untuk ambil? Tak boleh. Dia very particular. Jadi saya pun bila karang buku, Masya Allah, sampai 40 lebih itu, taklah saya kata buku saya ni hanya untuk orang ini je, orang lain tak boleh baca. Tak. Al-Quran ni is the only book yang saya jumpa lah. Saya dah baca banyak buku, Masya Allah. Tapi saya tak pernah jumpa lagi satu buku yang kata tak boleh sentuh kecuali orang yang tertentu saja. Dan orang itu mestilah suci. Ya, ini yang ditarik, apa dia yang dimaksudkan dengan suci itu, ya. Kita dapati, ya, Tuhan kita iaitu Allah, bila manusia, ya, makhluk dunia ini ingin berjumpa dengan dia ataupun ingin berhubung dengan Allah, maka dia mesti menyucikan diri dia, ya. Kalau dalam solat, dia mungkin dalam as simple as ambil wuduk, ambil wuduk. Tetapi kita lihat dia lebih daripada itu. Al-Quran, dia mesti mempunyai hati yang bersih. Dan yang kedua, dia mesti hati yang berminat. Jadi hati yang bersih ialah hati dia tu ready untuk menerima Al-Quran, dan hati yang juga mesti berminat. Jadi yang ini saya suka menceritakan mengenai seorang sahabat saya yang membuat PhD di Edinburgh, ya. Dan dia cerita, ya, bahawa supervisor dia ni Hafiz, ya, tetapi bukan Islam. Tetapi bukan Islam. Jadi dia mengajar apa nama Al-Quran, tafsir Al-Quran, tetapi yang sebenarnya dia hati dia tak nak terima. Jadi Al-Quran ni dia tak boleh, ya, orang tu tahu. Walaupun dia baca tetapi dia tak boleh terima, kerana dia tak boleh dapat hidayah. Ya, kerana hanya orang yang tertentu saja yang boleh dapat hidayah. Selain daripada membaca, menyentuh, ya, dalam kes ini menyentuh, maka untuk mendapat hidayah pun lagi satu juga kriteria. Jadi ada dua kriteria, ya, Quran ni yang uniknya. Begitu juga dalam Isra' dan Mi'raj, ya, kita dapati daripada hadis bahawa Rasulullah dibedah hatinya, kerana dia akan berjumpa dengan Allah, ya, di Siratul Muntaha. Jadi untuk dia berjumpa dengan Allah, maka dia kena bersih, ya, hati dia. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dia pergi dengan keluarga dia, dan dia nak pergi berjumpa, ataupun ketika dia nak berjumpa dengan Allah, maka ketika itulah Allah menetapkan bahawa dia kena munajat selama 30 hari, dan Allah tambahkan 10 hari sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay, jadi Allah dan entiti lain kalau nak jumpa, kita kena bersih. Dan ini adalah Al-Quran yang saya sebutkan tadi, ya, bahawa Nabi Musa kena munajat, dan ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 142. Jadi 40 hari. Dan ramai, ya, ahli-ahli sufi dan juga tabligh menganggapkan this magic number, ya, 40 hari. Dan so far lah, saya punya pengalaman, ya, sebagai orang yang dah berumur hampir lebih daripada 64 tahun, ya, saya dapati memang, ya, kalaulah kita ingin membuat perubahan, ya, the cycle is approximately 40 hari. Ya, kalau kita sebagai contoh berzikir selama 40 hari, kita akan nampak kesannya. Ataupun kita berpuasa selama 40 hari, maka kita akan nampak kesannya. Kalau kita bersedekah 40 hari pun, kita akan nampak kesannya. Kalau kita bersolat malam pun 40 hari, maka kita akan nampak kesan. Tetapi kalaulah kita solat, katakan seminggu, kemudian kita rasa nak ada kesannya, tak ada. Dia tak ada kesan. So, this magic number of 40 hari ni, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ialah berceritakan mengenai Nabi Musa. Tetapi nampaknya kita boleh guna juga, ya, untuk kehidupan kita seharian. Dan
hati itu penting, kerana Allah memberitahu kita hati adalah tempat di mana semua tumpuan yang Allah berikan terhadap kita. Bukan perbuatan kita, bukan rupa paras kita, bukan kekayaan kita, dan bukan ilmu kita pun. Hati itu yang Allah tengok. Ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari kiamat nanti, harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, iaitu orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim, iaitu hati yang bersih. Jadi kalaulah hati kita tak bersih, apa saja yang dibincangkan ini mungkin tak ada makna. Dan mungkin insya-Allah lepas raya nanti saya akan tunjukkan dari segi sains macam mana yang dikatakan hati bersih itu. Dan apakah peranan akal? Adakah perhubungan di antara akal dengan hati itu dari sudut sains akan memperjelaskan kepada kita mengapa pentingnya peranan akal dalam membentuk hati yang bersih. Itu apa orang kata, discovery itu baru dibuat I think tak sampai 2 bulan yang lepas. Jadi saya dapat preview mengenai perkara itu lebih awal, dan bila saya lihat apa yang kajian yang dibuat tu saya surprise kerana menunjukkan yang bahawa Allah dah sebut dari dulu lagi kita kena guna akal kita untuk mengawal hati kita. Jadi kalau nak ikutkan, nak tengok dari segi fizikal, akal duduk kat atas kepala, hati duduk kat tengah-tengah dada kita ni. So macam mana boleh akal dekat kepala kita ni boleh kontrol hati kita? Jadi kalaulah ada masa, insya-Allah nanti kita doakanlah supaya kita masih hidup lagi pada tahun depan, pada bulan Syawal nanti. Kita akan dengar bagaimana perkara ini sebenarnya boleh dibuktikan dengan sains. Sains boleh buktikan. Ini dia keunikan Allah. Dia mencerita kepada kita dalam Al-Quran, tapi cuma kita aja yang terkedeh-kedeh tak nak baca Quran. Tapi dalam Quran dah cerita orang ini. Okey, dan di sinilah adanya apa yang kita panggil sebagai takwa. Awal-awal lagi selepas dia surah Al-Fatihah, kerana dalam surah Al-Fatihah basically kita minta hudan lil muttaqin, supaya menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang betul, dan bukannya jalan yang Allah murkai dan juga Allah tak suka benci Dan selepas saja surah Al-Fatihah tersebut, kita diberitahu alif lam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ni dekat sini dah beritahu dah. Ni kalaulah kita baca Al-Quran mula daripada Al-Fatihah, bukan macam kita di Malaysia baca daripada juzuk Ammah. Kita mula dengan Fatihah, kerana itulah cara Al-Quran disusun. Al-Quran disusun cara macam tu. Boleh dah kita start dengan juzuk Ammah, boleh, tak ada masalah. Tetapi oleh kerana Allah telah susunkan Al-Quran supaya mula baca dengan Al-Fatihah, elok kita ikut cara yang apa susunan yang Allah tetapkan. Tapi kita ni kadang pandai-pandai nak start ikut apa nama juzuk Ammah. Ikutlah saya, bagi saya tak ada masalah itu. Cuma bila kita mula dengan Al-Fatihah, ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Waktu tak ada keraguan langsung. Dan memang saya boleh menjadi saksi kepada sesiapa pun dalam bidang sains lah. Dalam bidang sains
saya nampak memang tidak ada keraguan, ya. Semuanya apa yang dibincangkan dalam Al-Quran ini semuanya tepat. Dan kadang-kadang saya dapati, ya, apa yang dibincang dalam Quran ini membantu saya untuk buat kajian, ya, membuat kajian masa depan. Jadi Al-Quran ini bagi saya sebagai ahli saintis, saya anggapkan ianya sebagai guide saya untuk pergi ke depan, lagi, ya, dari segi bidang ini, ya, bidang ini. Tetapi Al-Quran bukannya buku sains, ya, tetapi dianya adalah mukjizat, ya, mukjizat ataupun buku yang turun, ya, daripada Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi dekat ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 2.2 ni, dia beritahu bahawa tak ada keraguan. Jadi jangan ragu-ragulah. Ha. Kalau lah apa dalam Al-Quran dia dah kata gitu, maka kita pun kata gitu jugalah. Again, saya bawa balik kepada macam saya sendirilah. Kalaulah saya tulis buku, saya takkan tulis yang ni. Zalikal kitabu la raiba fi. Saya tak kata buku saya ini tidak ada keraguan padanya, tapi saya akan tulis kat situ. Kalau ada kesilapan, tolong maklumkan saya supaya saya betulkan. Ataupun kalau ada argument-argument yang lebih baik daripada apa yang saya letakkan, maka ambillah argument yang orang lain buat tersebut. Jangan ambil argument saya. Tetapi Al-Quran berbeza. Dia bukannya itu, dia dah cakap lah, tak ada keraguan. Dia tak payah argue. Kalaulah kita bagi siapa yang very particular, ya, dalam segi sama ada buku tu boleh percaya atau tak boleh percaya ke, inilah dia satu buku yang dah garanti tak ada masalah. Jadi saya suggest dia bacalah. Tujuannya bukannya apa. Apa yang saya cakap ni lah kena baca. Jangan dengar aja kata betul ke, betul ke. Tak ada betul-betul baca. Yang penting lah baca. Dan yang interestingnya, ya, dia petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi maknanya buku ni pun dia tadi dah kata dah, hati kena bersih nak baca. Maknanya kalau orang hati tak bersih, dia tak boleh baca. Dan yang kedua, kalaulah dia nak dapat petunjuk, maka dia adalah mestilah bertakwa. Apa dia bertakwa sebenarnya, ya? Walaupun dalam bahasa Arab, ya, banyak orang tak faham. Selalunya kalau kita dekat bagi lelaki lah, dekat masjid selalu disebut mengenai takwa ni, iaitu dia cakap itu, iaitu mengikut perintah Allah dan meninggal larangan Allah. Itu kata bertakwa. Itu dari segi perbuatan, ya, dari segi perbuatan. Tapi saya lebih suka melihat takwa ni, because Rasulullah menunjukkan takwa tu di hati. Jadi dia tepuk hati dia. Takwa tu ada di sini, dia kata. Di sini 3 kali dekat dada dia. Jadi maknanya ia perasaan, ya, bukannya satu yang fizikal. Maknanya bila kita kata fizikal tu ialah, oh, dia tak buat apa yang Allah tak suruh, dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Itu perbuatan. Jadi perbuatan, kalau Allah Rasulullah tepuk dada dia, pasal apa dia tepuk dada dia? Kalau ia perbuatan, tentu dia akan tunjuk action. Tak. So jangan keliru dalam hal ini, ya. Takwa ialah perasaan, ya, perasaan. So bila dia kat situ, dia kata kat situ. So kalau orang kata dia bertakwa, tunjukkan. Tak boleh tunjuk. Hanya Allah je yang tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tinggi takwa dia, siapa yang rendah takwa dia. So dalam hal ini kita lihat bahawa petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oleh kerana takwa tu hanya Allah je yang tahu, maka petunjuk pun sebagaimana yang kita faham dan ketahui pun hanya Allah je yang tahu, yang boleh bagi petunjuk. Orang lain tak boleh. Yang ini pun dah kita bincangkan, ya, dalam yang lain-lain, ya, dalam presentation yang lain-lain. Jadi kita nampak bahawa Al-Quran ini memanglah unik. Memang unik. Okay. Dan Al-Quran ni boleh dibagi pada dua lah. Ada Maki dan Madaninya surah, ya. Bezanya kalau lah diturun di Mekah, maka dia strong word dan short ayat. Biasanya dia boleh cakap mengenai Tauhid, Prophethood dan akhirat.
dan ianya pada asalnya powerful, dan impact dia adalah untuk argument lah, untuk argument. Untuk Madani pula lebih gentle ya. Tujuannya ialah untuk address dan selalunya ayat-ayatnya lebih panjang dan ia berkait dengan isu-isu sosial ya, dealing dan transaction di antara manusia dengan manusia ya, dan detail ruling ya, itu perkara yang detail ya mengenai worship, itu bezanya ya, di antara Maki dan Madani. Dan dari segi bacaan juga kita dimaklumkan ya, bahawa kalau nampak situ meme dalam Al-Quran tu maka mestilah berhenti. Kalau kaf lam, better stop ya. Tapi kalau nak continue, dibenarkan. Kalau bunyi jim kat situ, elok stop. Tapi kalau continue pun boleh. Mana dulu boleh, stop pun boleh, continue pun boleh. Jadi jim ni sebenarnya um, adalah kalau mengikut hadis Rasulullah SAW, jim itu ialah di mana malaikat yang menurunkan Al-Quran dia berhenti. Itu selalunya. Jadi tetapi bergantung pada kita lah, mengikut ulama ya. Dan kalaulah sort lam kita uh, berhenti boleh. Kalau kita nak berhenti boleh ya, sort lam. Dan kalau lam saja, lam alif, kita tak boleh berhenti. Don't stop ya. Kalaulah kita dapat 3 titik ni, ada 2-3 titik, macam tadi ya, kita baca tadi, saya berhenti di titik yang kedua. Tapi kita boleh juga berhenti titik yang pertama dan kita continue. Jadi, tapi satu point saja dia berhenti. Dan akhir sekali adalah sin. Ya. Sin, kalaulah kita baca ayat yang ada tulis sin kat sini, maka kita berhenti. Tetapi nafas kita masih tanpa menarik nafas yang kedua. Jadi kita baca dan kita berhenti, nafas kita masih ada. Okey, itu dia cara ya, bacaan ya. Selain daripada tajwid yang lebih detail lagi lah, panjang lah cerita itu. Okey. Dan malam nuzul Quran ini, di mana diturunkan Al-Quran ya, so digalakkan kita untuk membaca lah Al-Quran ini ya, kerana ianya berlaku dalam bulan Ramadan dan selalunya orang mengambil dia pada 27 ya, sebagai nuzul Quran. Tetapi bergantunglah, kerana malam nuzul Quran itu ialah diceritakan ialah berdasarkan kepada turunnya Al-Quran. So adab yang penting ialah adab kita membaca ya. Tak kira lah digital ke tak digital ke. Jadi kita membaca hendaklah dengan tajwid ya. Tak boleh baca-baca dia gitu. Kemudian hendaklah, kalaulah cerita sedih, maka kita pun naklah rasa sedih. Jadi kalaulah kita tak faham macam mana, tapi kalau kita baca makna, maka elok kita baca makna dulu, kemudian kita baca ayat dia. Jadi kalau tengok dia ni sedih, jadi kita sedih. Kalau kita bunyi takut, kalau nampak api neraka, maka kita pun takut. Kalau kita nampak gembira, macam nampak syurga, maka kita gembirakanlah bacaan kita. Jadi ini semua ni adalah adab ya, adab kita. Dan ada lagi lah adab-adab lain yang perlu kita ketahui ya, apabila kita membaca Quran. Jadi kena ada ilmu baca Quran ni, bukan just terjun-terjun ya. Dan kalau kita lihat ya, satu perkara Al-Quran ini, kerana dia adalah manual kehidupan ya. Bila saya katakan dia manual kehidupan, dia menceritakan bermula daripada, katakanlah kita untuk mencari, kalau untuk lelaki ya, untuk mencari isteri. Ini disebut dalam surah nombor 7 ayat 189. Dan seterusnya lah, macam mana kita nak, apa orang kata, sama ada pasangan kita tu sesuai ke tidak, kemudian bagaimana nak mendidik anak. So, dia terus je, setiap itu ada ayat Quran yang menerangkannya. Jadi kita dapati ya, kehidupan kita ni yang sebenarnya memang ya, adalah manual yang ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi mula daripada kecil sampailah sampai dia dah besar, katakan. Kemudian dia nak melanjut menikah, dah menikah, macam mana, bagaimana nak jaga anak, rumah tangga dia macam mana, bagaimana tugas suami dan isteri, dan macam mana nak cari nafkah, siapa nak cari nafkah.
Dan ini berterusan ya, sehinggalah dia akhirnya meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Dan ada ayat-ayat yang relevan yang perlu kita ketahui ya, dalam kehidupan ini. Jadi, tapi again lah malang. Saya ni cakap malang 2-3 kali dah. Dalam sekolah kita, sistem pendidikan kita tak sebut pasal ini. Dia mungkin ambil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tetapi manual kehidupan ialah Al-Quran. Mengapa kita tak nak go dari Quran daripada mula sampai akhir macam mana yang saya telah lukiskan dalam Raja-Raja ini? Kalaulah kita tahu ini semua, maka kehidupan kita taklah sesat. Jadi tak tentu hala. Ya, mereka-rekakan benda yang tak patut ada. Jadi ini masalah kita ya, sekarang ni. Kita ada satu buku, dan buku ini ialah buku daripada Allah, bukan hanya buku daripada sesiapa, bukan buku daripada saya, bukan buku pada siapa ke profesor mana ke. Ini daripada Allah, pencipta kita, Rob kita. Okey. Jadi kita dapati ya bahawa even kalau kita mengeluh pun Allah akan ada jawapan dia. Ini aku penat sangatlah. Jadi Allah turunkan Al-Quran mengenai kalau kita penat kita tidurlah. Dia suruh kalaulah kita dugaan yang kita dapati terlalu berat, maka Allah ceritakan apa dia patut kita lakukan. Dan kalaulah kita serabut dengan otak kita, jawapannya ialah ingatlah aku di hatimu, maka engkau akan tenang. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan apa akan buat ini semuanya sia-sia kalau rasa semua yang dibuatnya tak pergi ke mana. Ingatlah ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan, walaupun sebesar biji zarah, maka akan dilihat balasannya. Tak ada seorang pun yang nak tolong aku, kata. Jadi ini pun disebut dalam surah Al-Kafir, berdoalah, mintalah kepada aku, Allah akan beri. Dan aku sedih sangat, janganlah kamu bercita-cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Tengok ni, semua ada. Apabila kita mengeluh, susah hati apa semuanya, Allah jawabkan dalam semua Al-Quran. The issue is, do we read the Quran? The issue is, bila kita dah kelang kabut, dah stabut, kita tak pergi kepada Quran, kita pergi kepada psikiatris lah dan lain-lain yang tak tahu apa nasihatnya betul tidak pun. Okey. Dan penyakit hati yang berbahaya ialah seperti berikut, iaitu sum'ah, orang yang suka menceritakan amalnya dan sedang dirinya dipuji, riak, beribadat dengan niat supaya dilihat, takabur, orang yang merasa dirinya lebih baik dan lebih pandai daripada segala orang, hasad, merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan ujub, bangga dengan diri sendiri. Ini disebutkan dalam Al-Quran, saya tak berbuah ayat-ayat dia. Dan Allah benci orang seperti ini, iaitu orang yang sombong, orang yang bertekar, berbuat hak, ataupun yang jabar, rakus, lagi pelit, pintar masalah dunia tetapi bodoh masalah akhirat, dan mangkai di malam hari, tidur sampai pagi. Kalau die di siang hari, yang fikir hanya makan saja. Ini dia orang yang dibenci oleh Allah. Dan Allah benci juga orang yang mengeluarkan air mata kerana meratapi jenazah, kehilangan dunia, putus cinta, menangis munafik, tangisan munafik. Ini semua Allah benci. Okey. So untuk non-Muslim, kita jangan doakan. Kita hendaklah mendoakan keampunan dosanya. Jangan lakukan ini ke non-Muslim, mendoakan ampun dosanya. Kerana orang non-Muslim tak perlu, kita tak boleh, kerana ini dilarang oleh Allah. Tidak berlaku adil dan zalim, tidak berlaku, maknanya kita walaupun dia non-Muslim, kita tidak boleh berlaku zalim. Kita kena berlaku adil pada semua. Memberikan salam dan menjawab salam khas Islam, kita tak boleh bagi salam. Menjadikan mereka pemimpin, menikahi mereka, meniru dan mengikut ajaran agamanya, dimakamkan di pemakaman Muslim, memakan sembelihan orang non-Muslim. Ini kita tak perlu tahu. Ini semua ada sebut dalam Quran. Again, saya tak tulis dia punya ayat-ayat dia. Dan yang membuat dosa kecil bisa menjadi, mungkin akan menjadi dosa besar.
Especially kalau dilakukan berterusan, dianggap remeh, bangga melakukannya, terbuai dengan perbuatan, tidak ada orang yang tahu perbuatannya, tidak disegerakan azabnya, menceritakan kepada orang lain, dilakukan oleh orang alim yang menjadi rujukan. Jadi ini semua adalah dosa kecil, nampaknya kecil tetapi akan menjadi dosa besar. Okey, so ini adalah beberapa hadis yang menyebutkan mengenai solat ni. Dan ada 5 ayat Quran yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan. Yang pertama ialah Allah test the believer, Allah menguji orang tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi semua orang tahu, Allah sentiasa menguji. Takkan dibiar je begitu. Dan kita kena semua apa rely on Allah saja. Janganlah kita rely on orang lain. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan seterusnya. Whenever rely upon Allah, then He is sufficient for He is indeed. Dan kita hendaklah kind dalam karakter kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Dan kita nak selalu supplicate, berdoa kepada Allah kerana Allah itu dekat. Dan janganlah kita backbiting. Ini pun satu perangai yang selalu kita lakukan. So ini 5 ayat ini yang memang akan change seseorang tu kalau dia mengikuti ayat-ayat ini. Dan kita dapati bahawa dari segi rezeki pun disebut dalam Quran. Rezeki yang terjamin, rezeki tak terduga, rezeki kerana anak, rezeki kerana istighfar, rezeki kerana menikah, rezeki kerana bersyukur, rezeki kerana zakat, rezeki kerana usaha. Jadi tengok, ada banyak cara untuk dapat rezeki. Dan kalaulah kita ni yang berumur macam saya ni, ada banyak ayat-ayat, sekurang-kurangnya 5 ayat ni. Satu dia ceritakan bila tambah usaha kita jadi lemah. Memanglah kita terlemah. Semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita. Nampak tak apa nampak. Dalam surah Al-Isra ayat 72. Dan seterusnya lah. Jadi orang tu memang dia cerita kepada Tuhan. Janganlah kita rasa apa jadi masa kita tua nanti. Tak ada. Ini dia semua ada cerita lah. So kita should be aware. Kenapa jaga-jaga. Dan dari segi etik Quran ni memang very good lah. Saya rasa kalaulah seorang nak bagi talk on etik ni, kalau dia baca dalam Quran punya banyak ke etik. Ni saya senaraikan lebih kurang 25 etik tak apalah kita boleh dapatkan ni. Dan kadang-kadang orang tanya macam mana nak dapat keberkatan. Ini pun sama disebutkan dalam Al-Quran. Ada 18 cara untuk mendapatkan keberkatan. Keberkatan ni adalah sesuatu yang kita dapat ekstra daripada apa yang kita lakukan. Okey. Jadi one thing Al-Quran ni katakan kita ada 6,666 ayat untuk satu pandangan lah. Jadi, apakah dia ayat yang tengah Al-Quran itu? Saya pun mula curious nak tahu. Jadi, semua orang yang tahu ialah dalam surah Al-Kahf, selalunya ayat ni dibubuh warna lain. Ayat itu ialah apa yang tertulis kat sini, iaitu wal yatalaqqah. Interestingnya, ayat ini, apa maksud ayat ini? Ia bermaksud berlaku lembut, Maknanya, kalaulah kita ingin melakukan apa-apa pun dalam kehidupan ini untuk menarik orang ke, ataupun berbincang ke, ataupun buat dealing ke dalam perniagaan dan lain-lain lagi, kita mesti berlembut. Mesti berlembut. Jadi, asas kepada apa kata Al-Quran ini ialah kita mesti berlembut.
Dia makna tengah-tengah. Ayat-ayat yang di tengah-tengah itu ialah kita mesti berlembut. Jadi macam mana kita nak berlembut ni? Being gentle ni. Pertama ialah jangan kita bercakap kalau kita marah. Yang kedua ialah beri others benefit of the doubt. Mungkin orang tu maksud dia lain. Kemudian nombor 3, think good of others. Fikirkan, ni semua ada sebut dalam Quran. Tapi again, saya tak tulis dia punya ayat dia. Treat others as you would like them to treat you. Jadi kemudian choose the right time, place and manner to convey the message. Jangan tak ada ada time. Think before you speak. Never correct people in public. Jadi itu dia gentle. Itu untuk gentle. Jadi semuanya ada dari segi etik dia yang perlu kita dalam perhubungan di antara kita. Kerana ini gentle je yang dinamakan berlembut-lembut lah. Berlembut-lembut lah. Dan Ramadan is coming, so kita perlu ada satu jadual, bangun dengan berdoa, makan sahur dan banyakkan baca Quran. Itu je saya punya emphasis sekarang ni, banyak membaca Al-Quran. Okay. So dalam Al-Quran ni ada 12 ayat yang Rasulullah suruh kita tumpukan. Kalau boleh tiap-tiap hari kena baca ayat ini. Pertama ialah ayat Al-Waqi'ah. Kerana ini akan memudahkan rezeki kita. Ar-Rahman untuk mendapat syafaat di hari kiamat. Al-Mulk, selamat dari siksa kubur. Al-Hajj, supaya cepat mendapat jodoh. Siapa yang tak ada jodoh tu bacalah Al-Hajj selalu. Yasin, memudahkan segala urusan. Al-Kahfi, terhindar dari fitnah Dajjal. Al-Baqarah, mengusir syaitan, terutama dari rumah. Ad-Duha, terhindar dari lalai dan lupa. Al-Ikhlas, dibangunkan rumah syurga. Al-Falaq dan An-Nas, 2 surat perlindungan dari gangguan jin, sihir dan kejahatan manusia. Al-Fatihah, membuka segala kebaikan dan obat segala penyakit. Jadi kalau kita tengok Al-Quran ni, kalau kita baca, memanglah diberkati oleh Allah. Okey, kalau tengok dalam surah Kahfi pun kita dapati banyak lesson yang kita boleh dapat. Ada 4 cerita yang penting dan ianya mengajar kita apa kadar ujian keimanan, ujian kekayaan, ujian ilmu dan ujian kekuasaan. Okey. Begitu juga pentingnya surah Yasin, kerana ia dapat mencegah kehausan di hari kiamat untuk memohon sesuatu, untuk mendapat pahala sebanding dengan membaca Al-Quran, mempercepatkan terkabulnya hajat, dan ia juga mengalahkan orang zalim, dan mengobati penyakit dan mempermudahkan keluarnya roh nanti. Jadi itu surah Yasin. Okey. Jadi kita ni sebagai manusia ada 7 nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Jadi kamilah, radiyah dan mardiyah itu ialah nafsu yang berkait dengan Tuhan. Dan mutmainnah ialah nafsu yang berkait dengan kehambaan. Lawamah adalah nafsu yang berkait dengan kemanusiaan. Amarah ialah nafsu yang berkait dengan kebinatangan. Dan laknatullah ialah nafsu yang berkait dengan kesyaitanan. Okey. Jadi ini semua nafsu ni kita kena jagalah. Ini ada dalam hati kita dan disebut dalam ayat-ayat Quran ini. Dan contohnya lah zina lah. Zina ni ada banyak jenis. Ada daripada mata, daripada telinga, daripada hidung, daripada mulut, daripada tangan, daripada kaki. Jadi kita kena jaga. Jadi tabiat nafsu ni kita kena tahu. Dan ianya adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga. Kerana dia akan menyebabkan ketagihan, membuat manusia permasalahan hingga mengganggu jiwanya, selalu meningkat dan terus meminta lebih, dan tidak pernah memikirkan akibat, menguasai organ tubuh terutama hati dan mendorong manusia segera memiliki dengan segala cara. Jadi kita hati-hatilah dengan tabiat nafsu ni. Dan mengikut pandangan ini dimensi zikir kulhu ni, ada latifah kopi, latifah kolam,
latifah nafsi, latifah sir. Kerana ada hadis kursi yang mengatakan, aku jadikan pada tubuh anak Adam manusia itu ada istana. Di situ ada dada, dalam dada ada al-qalbi, dan dalam qalbi ada fuad, dalam fuad ada syaqaf, dan dalam syaqaf ada lub, dan dalam lub ada sir, di dalam sir ada aku. Ini ada diskusi. Kalaulah ada peluang, nanti saya akan tunjukkan bagaimana perkaitan akal dan juga hati ini dalam hal ini. Okey, jadi sunat sebelum tidur pun diceritakan dalam Al-Quran. Apa yang perlu kita lakukan, bukan tidur saja. Doa pun kita diberitahu macam mana dan apa yang perlu dilakukan dalam doa. Dan bila kita lakukannya pun ada diberitahukan dalam Al-Quran dan hadis. Dan ada juga doa yang dibenci oleh Allah. Allah tak suka Tak suka Sebagai contoh, dia berdoa mengharap cepat mati ataupun berdoa untuk keburukan orang lain, ataupun berdoa mengatakan jika engkau berkenan, ataupun tergesa-gesa dalam berdoa, dan berdoa hanya untuk duniawi saja, atau berdoa dengan hati yang lalai. Dia tak dengar pun, dia doa je, cakap je, mulut je saja. Jadi penyebab anda sering ditolong orang lain kalaulah kita menolong orang lain. Jadi surah bacaan kalaulah yang mengandung pun diceritakan apa yang patut kita baca. Surah Al-Fatihah, surah Yusuf, surah Maryam, surah Yasin, surah At-Taubah, surah Luqman, dan surah Al-Hujarat, dan lain-lain. Ayat-ayat yang special yang perlu kita baca untuk yang mengandung. Kalaulah kita nak tahu sama ada taubat kita diterima Allah, kita hendak mengakui kesalahan, bertaubat atas dosa tersebut, dan tengok bagaimana amal kita dan ketakwaan kita meningkat, dan kita tidak mengandungi, tidak mengulang dosa tersebut. Dan inilah sign progress juga, iaitu kita akan sembahyang, solat pada waktunya, tidur kita pun lena, banyak tenaga, banyak baca Quran, banyak makanan fruit dan veggies, dan banyak productivity, lebih aktif, suka minum air, dan self-reflection dan repentance, more forgiveness, more remembrance, dan more gratitude. Itu tanda kita dah progress lah daripada apa yang sebelumnya. Dan adab-adab makan ni pun very long. Jadi semuanya ada disebutkan sama ada dalam Quran ataupun hadis. Dan doanya kita pilih lah untuk makan dan minum. Dan kalau kita nak mati pun kita diberitahu apakah dia. Satu caranya lah gunakan cermin, kita boleh gunakan sensor, ataupun kita guna junjut dadi kita ukur, ataupun kita goyang tubuh, dan pengeluaran kotoran pun itulah bukti-bukti tanda kematian. Pasal apa Rasulullah tak sakit? Selalu tak jarang sakit. Kerana dia selalu bangun sebelum subuh, selalu menjaga kebersihan, tidak pernah memiliki rasa iri hati, selalu berfikir positif dan optimis, tidak makan secara berlebihan, tidak pernah marah, gemar berjalan kaki, dan mudah memaafkan. Jadi ini semua perkara perlu kita lakukan. Dan bagaimana dia berhubung apa semua ni? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan sabar itu, inilah 3 tingkat yang penting. Ada 3 perkara. Dalam 3 perkara, sabar menjalani ketaatan, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini dalam surah Al-Bahaqi, dalam hadis Bahaki, dan sabar menghadapi musibah. Okay. Syarat-syarat dan waktu batas taubat itu adalah sehingga nyawa sampai ke kerongkong. Jadi kita boleh taubat lagi ataupun sebelum matahari naik di sebelah timur. Okay. Jadi obat hati yang gelisah ni ada banyak lah. Kita dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah, tauhid ilmiah dan itikadi, dengan menyuci ke Allah dan berkainan kepada Allah, dan seterusnya lah. Dan boleh beristighfar, bertaubat, berjihad, dan melaksanakan solat. Jadi kalaulah 10 hal ni kita hindarkan, maka mental kita akan kuat. Takut sendirian, iri hati dan dengki, terjebak masa lalu, takut pada risiko, membuang waktu untuk mengasihi diri sendiri, mengharap hasil yang instan, lari dari tanggungjawab, emosi dipengaruhi orang lain, menyerah percubaan bertambah, dan selalu mementingkan orang lain. Okey. Jadi ini semua ni akan menyebabkan kita jadi tak tahu ada.
Dan apa yang kita dapati ialah solusinya dah ada, ubatnya dah ada. Kalau kita sering sakit, maka hendaklah kita berpuasa. Kalau wajah kita dah gelap je, maka buatlah tahajud. Kalau hati kita sempit, bacalah Quran. Kalau kita susah dan bahagia, solat tepat waktu. Kalau kita selalu emosi, wuduk dan beristighfar. Kalau kita selalu gelisah, kita banyak berdoa. Kalau kita selalu merasa kurang, bersyukur dan bersedekah. Dan kalau kita rasa tertekan, kita bacalah qala wala quwata illa billah. Ini semua disebut dalam Al-Quran. Jadi ada 4 janji Allah dalam Al-Quran. Ini kita kena ingat. Dalam surah Al-Kafiri, ayat 60, Allah berkata, berdoalah untukku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Dan surah Ibrahim, ayat 7, jika kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 152, ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepada kalian. Dan surah Al-Anfal, ayat 33, tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka memohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Okey. Dan begitu juga ya, keutamaan solat pada selawat kepada Nabi ya. Bukti ketaatan kepada Allah ini pun disebut dalam Al-Quran. Kesalahan Allah SWT mendapat 10 selawat daripada Allah, diangkat 10 derajat oleh Allah, ditulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan dan seterusnya. Yang banyak mengingat pada Allah SWT. Kalaulah kita dah mati ya, dan untuk melihat sama ada kita ni mati husnul khatimah, iaitu mati tu, pertama kita akan dapati adakah kita mengucap syahadah, ataupun adakah kita berperang ke jalan Allah dalam surah Al-Imran ayat 169, ataupun kita saat kita nifas atau hamil, ataupun membela harta yang dirampas. Ini cerita dalam An-Nasai. Dalam keadaan beramal soleh, dan juga dalam tugas menjaga perbatasan, dahi berkeringat. Ini disebut dalam surah, dalam hadis An-Nasai. Wabak penyakit dan sakit perut, kebakaran ditimpa keruntuhan, dan juga tenggelam dalam air. Ini semua adalah tanda mati husnul khatimah. Jadi yang sebenarnya Al-Quran ni dia merangsang sel otak. Saya telah sebutkan ini dalam perbincangan kita yang lalu. Merawat kanser, sembuhkan sel badan, nyahkan virus dan kuman, lawan penyakit. Dan ini semua ya, adalah efek daripada Al-Quran. So, doa untuk baca Al-Quran ini ialah Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, saya buka untuk soalan ke ataupun pandangan. Okey, Hakim. Test. Boleh dengar suara saya? Okey. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pembentangan pada sebentar tadi, yang mana kita dah melihat bagaimana Al-Quran itu sendiri patutnya menjadi the first priority dalam kehidupan kita, yang mana menjadi satu himpunan daripada Allah SWT kepada semua permasalahan dalam hidup kita. Apa-apa pun kita perlu kembali kepada Quran. Sebab itu sumber utama kita, sumber primer kita. Sebab dan itu juga sumber hukum Islam juga kita kan. Sumber hukum Islam, hukum agama kita. Seperti mana yang Sayyidina Umar pernah sebut, kalau
kita mencari selain daripada Islam, solusi selain daripada Islam, maka bersiap sedialah menerima kebinasaan. Sebab itu je satu-satunya kita punya yang confirm, yang memang pasti tak akan ada cacat celah, insyaAllah. Baik, saya buka ruang kepada para hadirin sekalian. Jika ingin ada pertanyakan soalan ataupun yang ingin berkongsi apa pandangan, saya buka ruang. Jika nak bertanya ataupun nak komen di ruangan chat pun boleh. Yang mana sedang menonton di Facebook ataupun YouTube Buat TV pun boleh lontarkan soalan ataupun pandangan di chat. Nanti teknikal akan sampaikan message kepada ruangan Sumi. Silakan, saya buka ruang kepada semua. ada Prof Wajah Simah, ada Cik Fuad Bari, ada Cik Farid Faiz. Silakan. Adakah soalan ataupun ruangan komentar? Adakah? Daripada Facebook ataupun YouTube, adakah soalan ataupun komentar? Setakat ni tak ada lagi Mungkin mungkin Prof boleh kongsikan sedikit kot, memandangkan kita nak menghampiri bulan Ramadan, InsyaAllah tak silap saya 22 hari bulan ni, hari nak melihat anak bulan kan, iaitu hari Rabu nanti, InsyaAllah. Jadi tak lama lagi dah ni kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan, sebab mungkin yelah, kita ada beberapa jenis orang yang mana mungkin dah setahun tak baca Quran, ataupun mungkin dia baca Quran setiap hari, cumanya apa yang boleh diimprovekan lagi dari sudut mendekati Quran di bulan Ramadan sendiri. Mungkin Prof boleh sharekan tips. Apa tips atau apa yang the best method untuk sepatutnya kita dalam bulan Ramadan kita menghayati Quran itu sendiri, sebab dia bulan Quran juga kan. Silakan Prof. Okey, apa nama, at least kalau ikut praktis Rasulullah, dia bertalaki. Maknanya Jibril akan turun dan duduk dengan Rasulullah. Mereka membaca, Rasulullah membaca ayat Al-Quran, dan Jibril akan cek sama ada Jibril akan cek dan akan perbetulkan. Jadi ini dilakukan setiap Ramadan, setiap Ramadan. Jadi kita pun kalau boleh lah, kita taklah lakukan perkara yang sama. Jadi dengan ini kita akan dapat correct bacaan kita, bacaan kita. Kerana bacaan ni sebenarnya, kalaulah kita mengharap kepada diri kita sendiri saja, kita tak boleh correct. Kita tak boleh correct, kerana telinga kita ni kadang selalu nak dengar benda yang betul, yang kita rasa betul. Jadi ini masalahnya. Jadi saya galakkan, kalau boleh kita bertalaki, maknanya minta seorang sahabat kita dan kita baca depan dia, dan kemudian dia baca depan kita. Jadi itu adalah yang terbaik lah. Dan dari segi khatam Quran ni sebenarnya, dulu saya tak faham macam mana boleh orang khatam Quran katakan dalam satu hari tiga kali. Tetapi selepas saya pergi ke Yaman, saya lihat memang orang boleh buat tu. Dia baca Al-Quran walaupun laju, tetapi dia punya makhraj dia punya tajwid dia betul.
So saya kata wow, memang boleh. Cuma itulah dia masih muda. Saya jumpa dengan ulama-ulama yang dah tua, dia pun kata tak boleh lah, dia pun tak boleh lah. Kebanyakannya yang dah tua ni, macam saya lah. Satu juzuk, satu apa nama Quran, satu hari tu pun berat. Kadang-kadang sampai 3 hari lah. Kalau boleh kita, kalau boleh 3 hari je khatam. 3 hari je khatam. So tapi itulah, kena jagalah dari segi apa nama tajwid dia dan juga cara sebutannya. Cuma saya dapati ada satu negara tu saya pergi, dia pun buat laju tapi saya tak tahu apa benda dia cakap. uh, Makhraj dia tak ke mana, tajwid dia tak ke mana, tapi dia laju kami. So far lah, so far saya tengok, saya pergi ke Yaman dan juga dekat Saudi, saya pernah jumpa orang yang boleh habiskan Quran tu dalam masa uh, at least satu hari ataupun sekali ataupun 3 kali sehari. Tapi dia tumpu lah. Dia takkan tak boleh buat apa lah, tak boleh masak, tak boleh apa, makanan pun disediakan untuk dia. So one thing, bila kita boleh membaca Al-Quran ni sebegitu dan ditambah pula dengan kefahaman, dia akan simulate the brain. Itulah kalau peluang, nanti kalau ada peluang saya akan tunjukkan macam mana bila kita baca Al-Quran itu, nota-nota apa notes, cara kita baca tu, dia akan affect our brain. Yang ini saya dah ada bincang dahulu, tapi masa itu dia punya research dalam bidang sains masih tak complete lagi. So 2 bulan yang lepas, satu kajian yang sekarang ni yang lebih lengkap telah ada. Dan very interesting, saya terkejut jugalah bila tengok keputusan yang mereka buat. Apakah dia kesan bacaan-bacaan Al-Quran tu, dan bukan saja mereka melihat dari segi kesan tetapi di kawasan mana dekat brain tu, dan bagaimana pula brain tu pula bila dia dapat daripada Al-Quran tu, dia boleh mengalihkan ke hati kita. Ini dulu saya tak boleh nampak ni bukti dari segi saintifik tapi sekarang ni Masya Allah saya dah nampak. Jadi saya lebih yakin lah. Banyak juga orang kata memang betul kalau kita baca Al-Quran dia akan kesan pada hati, tapi macam mana tak nampak macam mana tu the question. Jadi kita sebagai ahli sains, kita curious nak tahu. Tapi Masya Allah sekarang ni telah terbukti, sains telah buktikan bahawa yang sebenarnya brain kita ni, otak kita, akal kita ni dikawal oleh hati dan sebaliknya. Dua-dua kawal masing-masing. Jadi bergantung kepada yang mana kuat lah. Jadi that's why saya kata, kalaulah kita kuatkan brain kita dan cara tak langsung kita akan kuatkan hati kita, maka kita akan menjadi seorang manusia yang baik. Seorang manusia yang baik. Wallahualam. Ada komen ni. Prof Wan Jasimah. Terima kasih Prof atas sebab ia Al-Quran juga boleh menjadi satu terapi gitu kan, menjadi satu terapi dalam cumanya bila disebutkan berkenaan dengan bacaan Al-Quran itu sendiri, saya pernah bukanlah dulu, baru-baru jugalah, masa SEM yang lepas saya ada ambil satu subjek ni nama dia Statistical Physics, yang mana dalam subjek tu dia ada, Statistical Physics ni dia banyak berbincangkan tentang thermodynamics dari sudut statistikal ni lah kan. Salah satunya lah entropi, yang mana ada salah satu bentuk entropi tu lah Shannon's entropy, saya tak ingat nama entropi, Shannon's entropy tu, yang dia melibatkan tentang bagaimana susunan huruf dan juga perkataan dia
efek kepada pernafasan dan juga haba. Sebab entropi ni kan dia berkaitan dengan gangguan sistem haba kan. Jadi saya pun cuba nak linkkan adakah bacaan contohnya dalam bacaan-bacaan ruqyah kan. Bacaan ruqyah ni pun sebenarnya datang daripada ayat Quran itu sendiri juga kan. Jadi adakah bacaan ruqyah itu sendiri dia ada kaitan dengan Shannon's entropy ni juga. Okey Prof, okay, boleh boleh apa komen sikit ke macam mana ke? Sebenarnya Yang itu kita bincang lepas raya. lepas raya lah. Okey okey tu tajuk lepas raya tu. Dah nak siap lah dia punya presentation tu. Okey. Tetapi saya akan kaitkan di antara the brain and the heart and apa dia impact dia. Lah. Berdasarkan pada sains lah. Mungkin tak betul. Pasal kita kena oleh ingat sains ni bukanlah sesuatu yang apa orang kata 100% betul sepanjang zaman. Tetapi Quran ni pula beza. Quran ialah dia betul sepanjang zaman. Jadi itu beza dia. Baik. Cik Farid, ada ke ingin bertanyakan soalan? Dah buka kamera tu. Tak ada. InsyaAllah mendengar ya akhi. InsyaAllah. Okay, baik. Kebetulan ambil kesempatan juga lah Ana kata. Akhi, Alhamdulillah, terima kasih. Ana pun lewat sikit tapi sempat dengar sikit perbincangan tadi lah. Ana kebetulan kita punya bahasa Quran ni sekarang ni komen-komen yang ini luas sikit daripada tajuk malam ni. Komen berkenaan dengan apa, bagaimana kita punya negara mengikut apa garis panduan Quran ataupun tidak tu yang jadi perbincangan terkini lah. Mungkin Prof ada sikit apa nama insight atau komen bagaimana negara nak bina dengan menggunakan Quran sebagai rujukan asas lah. Wallahualam. Jadi dalam hal itu sebenarnya saya ada buat presentation Madani itu sendiri. Dan kalau kita tengok konsep Madani, tak apalah keluar sikit. Kita dapati bahawa konsep Madani itu ialah satu konsep it is a state punya bentuk Al-Quran. Jadi kalau kita katakan siapa dia manusia yang Al-Quran, kita akan kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tanya pula, apakah dia state, maknanya government atau governance dalam Islam, dalam Al-Quran, adalah Al-Quran, it is Madani. Mungkin bagi orang yang tak terima the konsep bahawa Madinah tu, iaitu sebagai sebuah negara, dia tak boleh terima ini. Tetapi bagi saya yakin bahawa Madinah is a state. And jadi Madinah betul lah, Madinah Munawarah itu pada zaman Rasulullah adalah the Quran of a state. Jadi kalau nak guna istilah itu, I think elok kita start guna istilah itu. Kerana nampaknya Datuk Seri memang suka kepada perkara ini, dan saya sendiri pun dah suka juga lah. Bila saya realise bahawa bila orang tanya Aisyah apa akhlak Rasulullah, dia kata itu dia Al-Quran yang berjalan, dia kata. Jadi sekarang ni kalau boleh kita boleh highlightkan now when we talk about Madinah, actually yang kita maksudkan ialah Madinah Munawarah zaman Rasulullah, itu adalah Al-Quran. Kalaulah dia kata bukan, dan tanya dia, kalaulah Rasulullah itu adalah Al-Quran manusia, kalau state apa? Ada kata Kelantan, I'm sorry to say lah, it is not. Yang itu tak payahlah, I can reject that very fast dengan tunjuk je benda-benda yang dalam Al-Quran tak ada kat situ. So I think that might help lah for me lah. Tapi tak apa, itu just pandangan lah. Wallahualam. Thank you. Okay, baik. Terima kasih Prof dan juga Cik Farid. InsyaAllah kita pun dah 10.30 dah pun. Alhamdulillah kita dah berada di hujung masa penghujung usrah. Dan insyaAllah
Alhamdulillah, kita pun ini adalah pertemuan, uh, kita berhentilah, kita tangguh pertemuan dan untuk memberi laluan kepada bulan Ramadan, dan malam-malam untuk kita beribadah, kita nak bertarawih, tadarus Quran, uh, maka penuhkanlah kan malam-malam bulan Ramadan kita dengan makanan rohani, insya-Allah. Moga-moga kita mendapat keberkatan di bulan Ramadan. Moga-moga amal ibadat kita di bulan Ramadan diterima dan menjadi salah satu institusi tarbiyah diri kita di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi pada selepas bulan Ramadan, insya-Allah. Bulan Syawal nanti kita jumpa. InsyaAllah, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya tangguhkanlah usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah wa suratul As. Subhanallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi